Assalamualaikum. Selamat pagi warga Malaysia. Teruskan ceria meskipun baki beberapa hari saja lagi. Beberapa hari pula. Beberapa hari kita nak raya besok ni. Sebenarnya banyak juga spekulasi yang bertebaran. Betul. Sama ada kita raya esok ataupun sama ada hari Khamis. Sama-sama kita nantikan pengumuman yang Betul, akan diberikan. apa-apa pun malam ini kita akan tengok anak bulan dan pengumumannya pun malam ni jugalah. Betul. Sama ada kita akan beraya besok ataupun kita terpaksa berpuasa lagi satu hari. Tapi apa pun kita doakan yang baik-baik sahaja. Semoga anda tetap sabar, tabah dan bagi yang merangka untuk perjalanan pulang ke kampung, selamat menuju ke kampung halaman dan cuti kali ini mungkin kemanisannya agak berbeza ya berbanding Syawal yang sebelumnya. Kalau dulu kita nak beraya ni sehari sebelum raya kita pulang ke kampung halaman. Tapi kali ini hampir 4 ke 5 hari raya dah kita dah sedia pulang ke kampung. Betul, rata-rata rakyat Malaysia pulang ke kampung bermula daripada Jumaat lepas habis kerja tu terus pack barang masuk dalam kereta, zoom balik kampung. Tapi ada juga yang mungkin seperti kami yang masih di sini belum balik kampung lagi ataupun mungkin akan balik kampung pada hari raya pertama ataupun hari yang kedua. InsyaAllah kita nantikanlah bila tarikh hari raya ataupun tarikh 1 Syawal nanti. Okey, macam biasa kita akan kongsikan sedikit petikan berita dari portal bernama.com dan seterusnya hari ini kita nak sebenarnya borak-borak santai je lah kan. Dalam AKM untuk pagi ini kita akan bercakap pasal perjalanan kita nak balik kampung. Ni untuk yang belum bergerak lah, belum sampai ke destinasi, belum lagi nak balik kampung. Kita akan ada tetamu sekejap saja lagi. Tapi kita nak kongsikan sedikit berita dari portal tu. Dan pastinya berita daripada portal juga pasti dia berkisar mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri. Saya yakin bahang Aidilfitri dah semakin terasa kan. Dia punya suasana ni menyeronokkan. Tak kiralah yang tua, yang muda, yang kecil. Semuanya sama sahaja. Tak sabar nak menantikan meraihkan perayaan Syawal kali ini. Dan apa pun kita perlu bersederhana kerana kita masih lagi ingat ya saudara kita di Palestin masih lagi berdepan dengan saat-saat getih. Apa pun perlu ada sikap sederhana dalam diri kita, elakkan daripada berlebih-lebihan. Dan kita bercakap mengenai Aidilfitri, pastinya kita akan berbalik kepada perayaan ataupun pakaian tradisi kita. Kalau tak baju kurung, baju kebarung. Lelaki pula baju Melayu. Baju Melayu pula ada beberapa jenis lah kan. Kita ada baju Melayu cakap musang, baju Melayu Teluk Belanga. Tapi baju Melayu ni semakin popular katanya di selatan Thailand. Jadi dalam kesibukan menyediakan pelbagai kelengkapan lah menjelang nak menyambut hari Lebaran ni, masyarakat Islam di selatan Thailand ni khususnya golongan muda tetap tidak lupa ya dengan pilihan fashion pakaian tradisional dan selain jubah ataupun kurta, baju Melayu juga menjadi orang kata mendapat sambutan di selatan Thailand termasuk yang dihasilkan oleh pereka tempatan. Jadi melihat pada trend ini, seorang pereka tempatan dan pencinta busana Melayu di Narathiwat, Muhammad Sabri Jeloh berumur 48 tahun mendapat ilham untuk menghasilkan jenama sendiri iaitu Bustani untuk memenuhi permintaan anak muda tempatan sempena sambutan Aidilfitri tahun ini. Jadi Bustani dari Patani untuk Patani. Itulah dia punya tagline dia. Kebanggaan orang Patani dan merupakan satu jenama eksklusif dan setanding dengan jenama-jenama lain di pasaran. Dan beliau juga berkata Bustani dalam bahasa Arab bermaksud kebun. Dan dalam konotasi rekaan baju Melayunya membawa maksud tempat berteduh dan berhimpun untuk masyarakat petani. Menarik juga sebenarnya kita lupa kadang-kadang kita ramai saudara sebangsa kita ataupun saudara-saudara Nusantara lah orang kata di selatan Thailand yang kebanyakannya beragama Islam dan juga sebenarnya fasih berbahasa Melayu. Betul, itu dia kita katakan bahawa kita ni adalah serumpun ya. Kalau kita tengok waktu-waktu perayaan ni lah akan menyatukan kita daripada segi budaya, pemakaian baik di Indonesia, Malaysia dan Thailand, selatan Thailand khasnya pemakaian mereka adalah kebanyakannya sama setiap kali raya, perlu bersongkok, berbaju Melayu ataupun berjubah, berkurta dan juga wanita pula tak kurang manisnya dengan kebaya ataupun berbaju kurung. Dan kita bercakap masih lagi dalam mood raya. Khasnya malam-malam 7 malam likur kan. Saya kirakan zaman kanak-kanak khasnya di kawasan kampung-kampung mengimbau balik memori. Waktu inilah kita memasang pelita, bunjut ataupun bercucul. Ini pula tradisi di Labuan. Dikatakan tradisi bercucul. Saya pun tertanya juga bercucul ni sebenarnya bagaimana? Oh, rupanya begitu seperti yang kita dapat saksikan di skrin ketika ini.
ni menghidupkan suasana 7 malam likur dengan menghidupkan dengan cahaya-cahaya, pastinya menarik ya. Cahaya daripada pelita diterangi. Kalau kita tengok pelbagai idea kreatif yang digunakan, sama ada menggunakan pelita sedia ada ataupun menggunakan buluh sebagai panjut untuk kemeriahan menyambut kedatangan Syawal. Ini waktu-waktu ni yang seronok ni, anak-anak main bunga api, berkumpul untuk mengeratkan lagi silaturahim selepas pastinya selepas pulang menunaikan solat tarawih. Ya, betul. Itulah kalau pelita ni pun ada macam-macam juga. Kalau dekat kampung tu mungkin biasalah nampak pelita buluh. Kalau macam saya yang duduk dekat bandar ni, kita biasalah dengan pelita yang dalam bekas plastik tu. Tapi okeylah kan, cukuplah sekadar orang kata menaikkan semangat, ada rasa feel untuk kita nak beraya. Kadang-kadang kalau rumah suram, tak ada lampu lip-lap, tak ada pelita tu rasa macam betul. Tak raya. Tak ada semangat sangat kan. Itu yang pastinya. Okey, dan seterusnya di Negeri Sembilan pula, pembinaan replika Masjid Sri Sendayan menggunakan hampir 300 batang buluh dan juga 2,000 pelita menjadi tarikan utama Pesta Panjut di Padang Sekolah Kebangsaan Ulu Ribu. Menurut pengerusi Persatuan Penggemar Panjut Kampung Ribu, Amiruddin Muhammad Lazim berkata replika setinggi 9 meter itu mula dibina 27 Februari lalu. Lama tu, sebelum puasa lagi dah start membina dan siap sepenuhnya ketika hari penganjuran pesta tersebut pada Sabtu lepas dengan kerjasama seramai 70 ahli persatuan. Jadi kerja-kerja ni dimulakan dari 10.30 malam hingga 1.30 pagi dan sebanyak 30 daripada 300 batang buluh digunakan untuk membuat menara dan juga digunakan 132 tetupai dan 500 biji paku buluh. Bersama 64 gelegar sepanjang 64 meter untuk siapkan replika ini. Dan dikatakan pemilihan Masjid Sri Sendayan sebagai replika panjut ini disebabkan kecantikan seni banner rumah ibadat tersebut. Dan sejak memenangi tempat pertama dalam pertandingan panjut peringkat Parlimen Padang Rengas, sebelum ini pihaknya telah menerima lebih daripada 1,000 pengunjung dari seluruh negara untuk menyaksikan panjut tersebut. Saya mula tanya juga, kenapa memilih replika Masjid Sri Sendayan untuk diadakan di Padang Rengas di Perak kan? Rupanya dia mempunyai signifikan yang tertentu. Seperti yang dijelaskan sebentar tadi. Okey, dan apa lagi ni? Itulah antara petikan berita daripada portal bernama.com untuk berita terkini dan info yang lebih lanjut boleh layari portal bernama.com dan juga jika anda ingin menghantarkan ucapan-ucapan raya ataupun hantarkan email raya, cadangan dan juga hibahan, boleh email kepada kami di alamat akmbernama.tv@gmail.com. Okey Pasha, tadi kita dah cakap kan, waktu-waktu hari ni pastinya ada antara mereka yang nak pulang ke kampung halaman, nak melakukan perjalanan jauh. Inilah yang agak kadang-kadang yang saya mendebarkan waktu perjalanan jauh, selain daripada tersangkut dalam kesesakan jalan raya, saya memang doa banyak-banyak janganlah kereta saya ni buat hal. Betul. Okey, macam saya sendiri tak ada pengalaman balik kampung jauh-jauh tu sebab memang saya kampung dekat KL dengan Selangor je. Okey. Jadi belum ada pengalaman lah kereta tersadai, kereta berjalan ke tiba-tiba kereta terberhenti ke, enjin tak boleh start ke. Itu memang saya tak pernah lalui. Jadi untuk anda semua di luar sana yang masih belum lagi balik kampung dan akan bersedia untuk pulang ke kampung dalam beberapa hari ni, mungkin hari ni ataupun besok ataupun hari-hari yang akan datang ni lah, nak jalan jauh ni, kereta dah sedia ke belum? Bersama kami pada hari ini Afiq Hamzi merupakan Operations Workforce dari Bateriku. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Kereta dah sedia ke belum? Kereta dah sedia. Okey, alhamdulillah. Inilah sebagai langkah awal kan dalam kita nak balik kampung, pastinya ramai orang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta ke van ke apa-apa jenis kenderaan darat sekalipun lah. Sebelum kita memulakan perjalanan tu sebenarnya kita selalu ingatkan orang cek kereta, pastikan kereta dah servis, tapi dalam kita memeriksa kereta tu apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Apa sebenarnya checklist yang bila kita nak semak ataupun kita nak periksa kereta tu, checklist dia apa yang kita kena check? Okey, saya bagi dua contoh. Okay, untuk checklist sebagai pengguna, dia hanya boleh buat pemeriksaan secara fizikal. Okey, sebagai contoh dia, yang mana dia perlu buat pemeriksaan seperti tayar, benda-benda yang agak penting lah. Dan itu juga menyumbang pada faktor keselamatan semasa pemanduan. Okey, yang mana pemeriksaan tayar, pemeriksaan brakes dan sebagainya lah. Tapi melibatkan isu yang kalau pemeriksaan lebih pada spesifik,
saya sarankan perlu menghantar kenderaan ni ke workshop. Okey. Untuk dapatkan semua laporan yang bermasalah pada kenderaan tu. Okey, so kalau kita hantar dekat workshop tu, maknanya kalau kita hantar diorang tahulah, faham-fahamlah apa yang nak diperiksa. Tapi untuk kita sebagai pengguna ni, kita pun kena kena cakna juga apa takkan kita nak hantar dekat workshop je kan, kita tak tahu apa yang dicek. So antara yang akan diperiksa kalau kita hantar dekat bengkel tu apa dia? Okey. Untuk pemeriksaan yang biasanya akan dijalankan di bengkel, dia akan buat pemeriksaan secara menyeluruh lah. Okey, yang panggil full checklist lah. So pastikan dapatkan laporan tu berserta dengan bukti. Okey, sebagai contoh saya ambil satu contoh, dia cakap alternator kita rosak. Okey, so yang mana dia perlu buat penukaran lah. So dapatkan keputusan tu sebagai bukti. Bukan sekadar kita ambil maklumat dan kita terus tukar. So itu boleh mendatangkan kerugian daripada pengguna juga. Itu antara tips lah kalau untuk kita elakkan daripada dieksploitasi. Betul. Kalau kita dapat menyaksikan ataupun kita menerima aduan bahawa ramai pengguna rasa tertipu kerana dieksploitasi pihak bengkel, khasnya nak berjalan jauh musim perayaan ini. Tapi selain daripada kita nak cek harga, apakah lagi langkah-langkah yang perlu kita ambil supaya untuk mengelakkan diri daripada terus menjadi mangsa ataupun dieksploitasi oleh pihak yang tidak sepatutnya ni? Okey, saya ambil satu contoh lah. Macam di bateriku.com, so kami akan berikan customer sebut harga dulu, quotation lah. Kita akan bagi quotation yang mana dia akan ada persetujuan kedua-dua belah pihak. Yang mana kalau kita jalankan pemeriksaan di bateriku.com, bukan masalah daripada bateri, kita takkan tukar. Itu sebagai contoh lah. Sebab ramai pengguna yang mana diorang just tak boleh start, semua masalah bateri. Tapi sebenarnya banyak lagi faktor-faktor lain yang menyebabkan bukan masalah bateri. Okey, antaranya soalan yang kita nak tahu, kalau bukan bateri, apa masalah dia? Antaranya dia melibatkan starter, grounding, dia banyak lagi faktor-faktor yang lain macam fuel pump. Itu antara dia lah. Macam di bateriku.com ni, kita akan buat pemeriksaan dulu dan kita akan cek, kita akan tunjuk bukti dengan customer yang mana bateri ni dalam keadaan baik. Okey, yang mana laporan tu pun kita akan share dengan customer bagi memudahkan customer berurusan dengan pihak yang terlibat lah, iaitu workshop. Okey. Macam mana kita nak tahu bateri kereta kita itu okey ke tak? Betul. Macam mana kita nak tahu bateri kereta okey ke tak? Okey. First, kita kena tahu dulu penggunaan dah berapa lama. Okey. Tempoh penggunaan. Okey, kalau mengikut kita punya jadual, bateri ni 18 bulan atau 30,000 kilometer. Yang mana setiap kali usia bateri itu mencecah 18 bulan atau 30,000 kilometer, perlu dapatkan pemeriksaan. So tempoh bateri ni dia weak, kita tak boleh bagi secara spesifik. Iyalah, antara kalau antara tempoh hayat satu bateri itu adalah seperti yang dinyatakan tadi kan, tetapi apakah yang menjadikan faktor-faktor bateri itu cepat lagi menjadi kong, antara faktor itulah antara cepat matilah orang kata kan. Cepat mati lah. Okey. So untuk bateri yang menyumbang ke arah flat ni, biasanya melibatkan sistem pengecasan pada kenderaan. Itu nombor satu. Nombor dua, melibatkan kecuaian daripada pihak pengguna sendiri. Okey, kadang-kadang pengguna tak tutup pintu rapat. Tak tutup bonet rapat. Tak tutup lampu ke? Tak tutup lampu. Itu sekarang ni tak tutup lampu. Tak tutup pintu kereta pun boleh menjejaskan bateri juga Ya, sebab apa? Dia ada dome light dekat dalam kereta tu. Kalau light tu kita tutup? Light tu kita tutup tak jadi masalah lah. Tapi kalau dia pakai yang auto, dia akan boleh efek pada bateri itulah. Okey, faham. So untuk yang isu yang macam tadi highlight tadi, yang mana lupa tutup lampu tu, bagi saya untuk kereta-kereta sekarang ni dah tak ada isu dah. Sebab apa? Kebanyakannya semua auto. Tapi masih ada lagi, tapi dia minor lah. Okey. Sekarang kita nak tahu juga, mungkin kalau kereta-kereta yang baru dibeli, kereta yang masih dalam waranti, contohnya kereta-kereta yang memang kita hantar servis berkala, secara berkala, tak pernah miss, mungkin okeylah, tak ada masalah sangat. Tapi bagaimana pula dengan kereta-kereta yang dah lama, yang kita hantar servis pun mungkin jarang-jarang. Macam mana kita nak pastikan keadaan kereta tu masih lagi elok, keadaan enjin pun elok,
bagaimana kita nak orang kata mengenal pasti sama ada keadaan prestasi enjin kereta kita masih baik ataupun tidak. Okey, keadaan enjin kereta masih baik ataupun tidak Okey, isu melibatkan enjin ni adalah benda yang mekanikal. Okey. Okey, mekanikal ni dia takkan bagi sebarang simptom jika ia nak rosak. Itu yang bahaya tu. Itu yang paling Okey, bahaya so, kan sebenarnya. Sebab tu sebagai langkah selamat bagi yang kenderaan yang tak ada jaminan dengan pihak service center, pastikan dia buat penghantaran kenderaan ni sebelum penghantaran ke bengkel lah sebelum dia buat pemanduan dengan jarak jauh lah. Itu langkah selamat yang saya boleh nasihatkan. Okay? Sebab dia tak ada pemeriksaan yang berjadual. Seperti mana kereta yang masih dalam jaminan lah. Betul. So bagi kereta macam ni saya sarankan hantar ke workshop. Okey, itu dia. Dan pastinya itu antara tips nak mencek, orang kata nak memeriksa mengenai bateri kita masih untuk berfungsi jalan raya. Dan pun kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ni kita nak tahu pula mengenai tips mengenai keselamatan kereta kenderaan kita sebelum kita selamat untuk melakukan perjalanan. Okey, dah bercakap mengenai persediaan kenderaan selain daripada memeriksa bateri. Apa lagikah yang perlu kita periksakan bagi memastikan kenderaan kita berada dalam keadaan yang stabil ataupun bersedia untuk meneruskan perjalanan? Bagi nak dapatkan keadaan yang stabil ataupun selamatlah So macam kami di Bigarage kami pun Baterico ada Bigarage yang mana mereka akan jalankan benda-benda yang orang panggil basic checklist lah. Okey, basic checklist ni seperti perkara-perkara yang orang panggil sering berlaku semasa pemanduan, iaitu macam breakdown lah. Okey, iaitu melibatkan coolant, melibatkan orang panggil fuel pump test. So benda-benda macam ni adalah benda yang perlu ataupun wajib untuk nak jalankan pemeriksaan. Okey. So itulah tips dia. Okey, itu tip dia. Okey, kita ambil contohlah senario orang nak pulang ke kampung kan, terutama sekali yang nak pulang jauh-jauh lah dekat belah-belah utara ke belah-belah pantai timur ke, yang perjalanannya mungkin ambil masa 10, 11, 12 jam kan. Selain daripada yalah kalau kita bengkel dah hantar, dah cek kereta dah okey, tayar kereta okey, minyak dah isi penuh-penuh dah ni. Tiba-tiba tersadai juga dekat tengah-tengah jalan tu. Mungkin enjin overheat ke, mungkin tak tahulah kan apa yang jadi. Kalau dalam keadaan yang seperti itu, apa yang patut dilakukan dalam kes yang sebegitulah? Okey. So kalau berlakunya kes-kes macam ni, yang mana pemeriksaan kita dah buat, tapi macam yang saya bagi tahu mekanikal ni kita tak dapat nak kenal pasti. Okey. So pengguna boleh hubungi kami Baterico, yang mana kami pun ada bantuan B-Buddy, yang mana kita ada partner workshop sekitar seluruh Malaysia lah kita ada, yang mana kita boleh bantu customer. Okey, apa-apa pun jaga diri, jaga kesihatan semua. InsyaAllah kita akan menyambut hari raya besok atau lusa, sama-sama kita nantikan pengumuman malam ini. Terima kasih bersama kami. Saya Pasha Rahim. Saya Nurul. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.